Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Izzat bin Muhammad Nayan 061358 bersama rakan saya iaitu Muhammad Farid bin Johari 061389. InsyaAllah akan membentangkan subjek teknologi dan inovasi dalam pendidikan, dan kami memilih tajuk penggunaan teknologi dalam pengajaran melalui pembelajaran e-interaktif hukum tajwid di Sekolah Kebangsaan Bukit Kecil. InsyaAllah kita teruskan dengan sedikit latar belakang berkaitan dengan projek ini. Okey, ia adalah berkaitan dengan pandemik COVID-19, di mana kita tahu amat menduka ceritakan bahawa seluruh pelosok dunia, bukan sahaja Malaysia tetapi seluruh pelosok dunia kehilangan jutaan nyawa manusia, dan ini sedikit sebanyak dia merancatkan sistem pendidikan di mana ia telah memberi impak yang sangat besar kepada pembelajaran murid, khususnya murid-murid di peringkat awal kanak-kanak. Dan di situ terdapat sedikit orang cakap penglibatan yang melibatkan pendidikan mengenal huruf, kerana ia melibatkan pendidikan kanak-kanak, kerana kanak-kanak ini seharusnya mengenal ilmu-ilmu Al-Quran itu berdasarkan vokal terlebih dahulu, kemudian kepada konsonan-konsonan. Dan oleh itu projek ini dihasilkan projek ini akan dihasilkan melalui model pembelajaran e-interaktif hukum tajwid, dan ini adalah untuk bertujuan supaya murid-murid ini lebih memahami ataupun memudahkan mereka memahami ilmu tajwid serta mewujudkan satu model lengkap, iaitu cara pembacaan yang betul dan tepat, insya-Allah. Okey, sebenarnya kita tengok pada pengintegrasian bahan bantu belajar. Terdapat beberapa kelebihan dan kepentingan pengintegrasian ini, di mana kelebihannya ialah membantu murid memahami kepentingan menjaga hukum tajwid. Kemudian ia adalah untuk mengukuhkan ingatan pelajar tersebut yang apa yang dia pelajari. Kemudian ia adalah untuk melahirkan murid yang kreatif dan inovatif dalam mencipta perkara baru. Okey, sebenarnya kita tengok kepada kepentingan pengintegrasian ini adalah untuk menjadi inisiatif lain kepada murid yang kurang berminat untuk mempelajari Al-Quran. Kemudian ia adalah untuk menilai keberkesanan teknologi dalam menjadi alat pembelajaran. Kemudian ia adalah amat penting untuk memastikan murid itu menyebarkan pembelajaran yang mereka perolehi kepada orang lain, di mana mereka dah belajar, kemudian dia menyebarkan kepada orang lain tentang pelajaran yang menyeronokkan ini. Kemudian kita tengok pada potensi komersial itu sendiri, di mana ia adalah menarik minat pelajar untuk menjalankan aktiviti yang telah dicadangkan dalam program ini. Kemudian ia adalah menjadi contoh kepada unit-unit atau sekolah lain untuk menjalankan program seperti mana yang mereka jalankan. Kemudian ia adalah untuk memasarkan model bahan bantu mengajar yang telah diinovasikan ini di dalam program ini untuk dijual sebagai contoh kepada pengguna lain. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Okey, terima kasih kepada sahabat saya Muhammad Izzat bin Muhammad Nayan yang telah membentangkan tentang sedikit sebanyak mengenai dengan proposal yang telah kami jayakan di dalam melaksanakan program pembelajaran e-interaktif hukum tajwid. Okey, insya-Allah pada hari ini saya akan membentangkan tentang pembelajaran e-interaktif hukum tajwid, di mana ini merupakan salah satu inisiatif bagi diri kami untuk membuat satu olahan kepada murid-murid di sekolah untuk belajar dengan lebih mudah, dengan lebih senang untuk dipelajari. Baiklah, beginilah antara muka hadapan pembelajaran e-interaktif tajwid. Seterusnya kita lihat pada halaman menu. InsyaAllah kami sediakan 3 aspek yang mempunyai 3 aspek pembelajaran, insyaAllah. Baik, seterusnya apabila kita menekan button ataupun tombol pembelajaran e-animasi kita, maka akan terpaparlah paparan pembelajaran animasi, di mana kami menggunakan aplikasi Benime untuk mencipta kami punya animasi ini, yakni
Kenapa kami memilih animasi ini adalah satu faktor kerana memudahkan para pelajar, kerana murid-murid di tahun 1 hingga tahun 3 mereka lebih menggemari yakni teknik-teknik melalui visual, di mana visual itu membolehkan mereka mudah untuk menangkap ataupun mudah untuk menghafal hukum-hukum tajwid yang terdapat di dalam Al-Quran, insya-Allah. Pada video kedua, video pengajaran yang kedua adalah klik pada video pengajaran untuk meneruskan pembelajaran yang seterusnya, iaitu mulai pengajaran secara maya dengan guru, insya-Allah. Kami mengambil video ini daripada kelas bersama Ustazah Salina. InsyaAllah pembelajaran kita yang ketiga ialah melalui kuis. Yakni pelajar perlu menekan tombol kuis untuk memulakan kuis. Baik, bagi soalan kuis yang telah kami bina adalah sebanyak 10 soalan yang berkaitan dengan hukum nun sakinah. Yakni ia bertujuan untuk menguji tahap kefahaman murid, di mana murid akan kita akan menguji kefahaman murid ini, di manakah dia mampu untuk menguasai pembelajaran kita sebelum ini ataupun tidak. Untuk ujian ini kami membina tombol salah dan betul. Baik, bagi tombol yang salah kami munculkan simbol emoji menangis yang menunjukkan jawapannya salah. Jika tombolnya betul, kami hadirkan emoji gembira yang menunjukkan jawapannya adalah jawapan yang betul. Baik, yang spesialnya bagi soalan kuis ini adalah kami tidak mencipta tombolnya jika salah akan terus ke soalan seterusnya. Kerana apa? Kerana sebaliknya kami mencipta tombol ini yang boleh dipilih, sehingga pelajar boleh memilih jawapan yang betul, insya-Allah. Baik, hal ini dicipta demikian kerana apa? Kerana hendak membolehkan pelajar mempelajari daripada kesalahan-kesalahan mereka. Begitulah seterusnya sehingga berakhirlah soalan kami berharap pelajar dapat memahami dan menguasainya dengan lebih baik dan dengan suasana yang lebih menyeronokkan. Baik, akhir sekali tekan tombol home untuk kembali ke paparan menu di paparan menu utama. Sebagai penutupnya, diharapkan dengan menjayakan projek ini, warga Sekolah Kebangsaan Bukit Kecil akan lebih bersemangat untuk mempelajari hukum-hukum tajwid dan lebih berminat untuk mempelajari Al-Quran, dan diharapkan juga agar guru-guru dan pihak sekolah lebih peka terhadap ilmu akhirat di samping mengejar ilmu keduniaan, kerana ilmu akhirat ini lebih penting. Ilmu Al-Quran ini penting kerana ilmu Al-Quran ini adalah panduan kepada kita nak guna jauh di sana. Kemudian diharapkan juga agar projek pembelajaran interaktif ini dapat beri impak yang positif kepada seluruh warga SK Bukit Kecil, dan diharapkan juga ia bukan dalam lingkungan sekolah, tapi ia juga dalam luar lingkungan sekolah. Seterusnya menjadikan semua masyarakat di luar sana lebih peka kepada penggunaan ilmu-ilmu tajwid ini supaya dapat membacakan Al-Quran itu dengan betul. Kita tak nak mengelakkan daripada terus salah, dan dengan diharapkan dengan aplikasi yang wujud ini dapat membetulkan masyarakat yang di luar sana supaya dapat membaca Al-Quran dengan betul dan menggunakan tajwid yang betul. Seterusnya menjadikan Al-Quran itu salah satu panduan dalam hidup. Tak kisahlah dia nak buat apa pun, dia menggunakan Al-Quran itu sebagai sumber panduan dalam hidupnya, insya-Allah.
Akhir kalam, saya Muhammad Izzat bin Muhammad Anayan bersama rakan saya Muhammad Farid bin Johari memohon kemaafan sekiranya ada sedikit salah informasi dan sebagainya, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.